Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua ibu dan ayah dan anda semua, mungkin anda juga adalah bakal ibu ataupun bakal ayah. Selamat datang kepada live kami pada hari ini. Hari ini saya tidak berkeseorangan, saya Oti Surya. Saya ditemani oleh Esti Izana. Assalamualaikum Esti Izana. Waalaikumsalam. Ada Okay. kat mana tu Otisu? Hari itu lah Saya ada saya ada kat hutan ni. jauhnya. Tapi ada anak-anak yang sedang membaca buku, ada juga tasik. Menarik Patutlah kan? saya tak ada. Patutlah anak-anak saya tak ada dekat kelas ni. Semua suka Hutan dekat, punya. dekat tempat saya ni. Semua pergi kat sini semua. Okey Esti Sana, kalau sebelum ni kita dah bawakan Anakku Sayang untuk siri yang seterusnya. Hari ini kita bawakan perkembangan untuk 4 hingga 5 tahun. Kalau sebelum ni Esti Zana dan Oti Madiah telah berkongsi perkembangan untuk 3 hingga 4 tahun. Hari ini saya juga bersama dengan Puan Izana untuk berkongsi tentang perkembangan anak untuk 4 hingga 5 tahun. Jom Otisu, kita tengok, kita hi dulu dekat ibu ayah, dekat bakal-bakal, ada cikgu mungkin yang bersama dengan kita. Hai, Assalamualaikum. Check in dulu. Hai. Puan Cik Na. Hai Ibu Razin di sini. Kalau Check in. Ibu Razin adalah orang yang selalu bersama-sama dengan kita untuk sesi live. Terima kasih Puan. Okay, Esti Sana, kalau sebelum ni kita dah bawakan konsep seperti soalan kan. Hari ni kita mesti ibu dan ayah bertanya-tanya hari ni macam mana pula untuk sesi live pada hari ni. Kita bawakan konsep seperti mana tu? Kita main game sikit. Sikit main game. Kita nak santai tapi dapat ilmu. Ya, betul. Okay. Hai. Kita ada Oti Afifah. Ya, Puan Nura Afifah. Hai Kak Izana dan Oti Su. Hai Puan. Ya. Okay, Puan Izana, kita boleh teruskan ke dengan perkongsian kita hari ini? Boleh. Okay, boleh. Apa agak-agaknya kita bawa hari ni kan? Aku cuba Puan Izana tunjuk apa sebenarnya kita nak main hari ni. Ke kita nak tunggu dulu? Dedeng! Okay. Kita ada hari ni nak kata botol pun boleh, bekas pun boleh. Bekas beracun mungkin, botol beracun, kita main game sikit. Ya. Okay, mungkin Anina kita panggil botol beracun kan. Mesti ibu dan ayah nampak dah tu apa dekat dalam ni. Mesti tertanya-tanya apa dekat dalam tu kan. Nampak macam stick je. Tapi apa sebenarnya di sebalik stick tu? Okay. Otisu, saya akan buat game dengan Otisu dulu. Saya akan kocak ni. Dengar bunyi dia kan? Dengar? Nanti saya akan ambil satu, saya akan pick satu stick ni dan saya akan tengok nombor berapa yang ada. Jadi kita akan berkongsikan poin ataupun perkembangan anak yang umur 4 hingga 5 tahun dari Otisu lah. Otisu yang akan jelaskan dari segi OT. Occupational terapinya, perkembangan anak motor kasar ke motor halus. Ada kat sini maksudnya ada 4 perkembangan yang utama yang kita nak kongsikan. Jadi saya akan goncang ni. So kita punya Cik Yana kita akan play kan, akan display kan, display pula kan. Akan paparkan slide kita. Ya, Hai Puan Jumalah Mansur. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nur Ifa Razali, Umi Nur Iman Nadira.
Hai Puan, Iman. I tak Iman sekali kat situ. Iman ada kat situ ke? Hai Iman. Razin ada kat situ Razin? Okey. Nah, ibu ayah baru nak check in ni Otis tu. Jom, kita teruskan Okey, cuba teka warna apa yang saya dapat. Salah pula. Saya dekat stick saya ada nombor. Okey, cuba teka nombor apa yang saya dapat. Dia ada nombor 1, 2, 3, 4. Okey, cuba teka. Tulis kat situ. Nombor 1, 2, 3, 4. Nah, nombor berapa yang saya akan dapat untuk Otis tu ni? Neng. Nombor berapa? Cuba teka. 1, 2, 3, 4. Agak-agak nombor berapa? Nombor 3. Jom kita tengok nombor berapa. Nombor 2, nombor 4. Nombor 1. Tada! Nombor? Nombor 4. Puan Nurul Ratu Fakria, betul. Okey, Otisu. Sila ceritakan poin nombor 4. Okey, jom kita tengok apa dekat nombor 4 ni Apa agak-agaknya? Soalan ke? Penyataan ke? Okey, jom kita pergi. Okey, bila anak berumur 4 hingga 5 tahun, anak dah boleh faham konsep mengira nombor. Deng. Okey, cuba ibu dan ayah tulis kat ruang komen tu mana jawapannya. A ke nombor 1 hingga 5? B ke nombor 1 hingga 10 dengan bantuan ataupun nombor 1 hingga 10 tanpa bantuan. Boleh tak ibu dan ayah komen A ke, B ke atau C? C. Mungkin. Pandai. Wow. Ramai yang komen C. B. C. Okey, kebanyakan majoriti yang jawab adalah C. Dan betul jom tak? kita tengok apa jawapannya. Deng. Okey, betul. Jawapannya adalah ketika anak umur 4 hingga 5 tahun, anak dah boleh mengira nombor 1 hingga 10 tanpa bantuan. Kerana ketika ini kalau mengikutkan kajian, anak ketika ini anak dah boleh mengira nombor 1 hingga 10 mengikut susunan daripada memori anak. Sebab anak ketika ini dia boleh mengingat susunan nombor tu melalui memori. Dan juga ada juga penyataan yang mengatakan ketika ini anak boleh mengira dahulu sebelum anak mengenal nombor tersebut. Jadi bila digabungkan mengira dan kenal nombor, jika dia dilakukan secara beriringan, anak akan dapat skill untuk kenal nombor itu sekaligus anak dapat mengira nombor 1 hingga 10. Okey so. Saya nak jelas sikit, nak mencelah. Tadi mengenal 1 sampai 10. Ya. Tanpa bantuan. Kat sini kan dari sebagai speech therapist lah. Biasa kita kata anak puan dah kenal ke belum? Dah, anak saya dah kenal dah. Tapi bila kita test kan, kenapa anak saya tak kenal? Sebab bila kita kata uji, kita akan cakap 1 kali je. Okey, kita takkan cakap banyak kali. Contoh dia masa kita nak uji anak tu kita cakap, okey bagi mama nombor 2. Nombor 2. Kan. Anak pun ambil dah bagi dengan betulnya. Jadi sebenarnya yang tu tak valid tau. Tak valid. Sebab kita dah ulang banyak kali. Jadi kalau kita berniat, kita berniat nak macam benda tu spontan kan poin sana. Betul. Kita tanya sekali anak dia boleh macam tunjuk ataupun ambil nombor tersebut. Okey, cuba uji anak. Kalau nak uji lah kan, jangan cakap 1 kali je. Okey, bagi mama nombor 3. Contohlah kan. Tu pun dah ada bantuan akustik highlighting kat situ dah. Cakap 1 kali tengok anak boleh ambil dengan betul ke tak? Kalau betul, very good. Kan? So cara nak uji dia tu, cara nak uji lain, cara nak latih dia lain.
Ya, betul tu ST Hmm. sana. Mm-mm. So, maksud Okey kata dengan Puan. tanpa bantuan tu tanpa kita ulang-ulang lah. Betul tak, Waktu tu? Betul? Betul? Betul kan? Dia boleh kira. Contohnya kalau macam saya kan, kalau saya buat brushing dekat anak kan, kalau saya buat satu round tu saya akan kira 1. Lepas tu anak boleh sambung 2. Lepas tu kita pun macam tunggu, lepas tu anak akan sebut 3, 4, 5. Maknanya kita bukan kita anak tu memerlukan initiation pada awal permulaan tu, tapi ada juga anak yang kita letak je brushing tu, anak terus boleh kira 1 hingga 10. Maksudnya dia sebut 1, 1, 2, 3 tu sebab dia ingat dah lepas 1 apa, lepas 2 Betul. apa, betul tak? Betul, sebab anak dah ada daya ingatan. Sebab benda tu dah tersusun dalam memori anak tu, urutan nombor 1 hingga 10 tu. Ya, tapi ada 2 teacher susah ingat dengan memori ikut susunan tu dengan betul-betul kita uji dia 2 perkara berbeza. Ya, betul. Tapi tak apa. Sebab yang ni kan konsep mengira kan. Dia mengira bukan mengenal. Tapi bila kita benda tu dimasukkan elemen sekali, anak akan dapat dua-dua tu. Tapi yang saya sebut ni ada konsep mengira, bukan dia dah kenal. Tak semestinya boleh kira 1 hingga 10 tu dia dah kenal, tak. Benda tu adalah yang berbeza lah. Betul? Okey, Waktu tu. Tak ada lagi. Okey, seterusnya. Okey, jom kita tengok. Boleh tak ibu dan ayah komen kat situ? Saya akan pilih warna apa? Warna merah ke? Warna hijau ke? Warna kuning? Ataupun warna hijau? Warna hijau, betul tak? warna hijau ke? Haji lah tengok. Tak boleh tengok, dia kena goncang-goncang je. Goncang dulu ke? Okey lah. Okey, tanpa melihat. Okey, goncang. Okey, saya tak tengok kan. Saya ambil je warna apa yang saya akan ambil. Okey, saya tengok ke lain. Kuning. Kuning. Tak dapat nak nampak stick kuning dia tu. Nampak tak? Okey, kuning. Warna kuning. Okey, kita tengok apa agaknya dekat warna kuning kan. Okey, bila anak berumur 4 hingga 5 tahun, anak masa ni dah boleh memahami konsep cerita. Tapi kan konsep ceritanya macam mana waktu tu? Konsep cerita seperti Deng. Saja je tu. Seperti ini. Bermaksud bila dia faham konsep cerita tu, cerita mesti ada ada tiga elemen ringkas, 3 elemen yang mudah. So urutan cerita tu dia mestilah ada permulaan dia. Mula-mula cerita tu macam mana start dia. Lepas tu apa dia punya kemuncak cerita. Lepas tu apa penutup cerita. So bila ada 3 ni barulah dinamakan cerita. Jadi untuk bercerita dia bukanlah ayat yang panjang tau. Kadang dengan 1 pun dah boleh dikatakan anak bercerita. Contoh dia kalau anak umur 4 hingga 5 tahun dia boleh satu cerita. Tapi cerita ni dia mesti satu cerita yang dia rasa seronok, dia rasa excited. Mama, tadi abang jatuh. Ataupun dia buat introduction, abang main dengan kawan. Lepas tu, itu dah abang main dengan kawan tu pengenalan. Okey, lepas tu abang jatuh. Jatuh tu kemuncak cerita dia. Maksud kata lepas dah jatuh apa yang berlaku? Kaki abang sakit, lutut abang sakit. Itu dah kira nak turun, nak tutup dah cerita. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita dia jatuh je. Tapi ada permulaan dia. Ada dia punya kemuncak ceritanya. Ada dia punya penutupnya. Okey? Jelas tak macam tu? Jelas. Kalau jelas, komen jelas. Boleh komen jelas kat situ. Ke tak perasan sebenarnya anak ni dah boleh bercerita? Ke kita expect cerita tu yang panjang? 3 ayat pun dah dikatakan bercerita. Jadi kita janganlah high expectation dekat anak umur 4-5 tahun ni. Cerita dia panjang-panjang macam kita cerita dengan kawan-kawan kita.
Cerita pendek je. Satu ayat dah boleh jadi permulaan, satu ayat dah boleh jadi kemuncak cerita, satu ayat lagi dah boleh jadi penutup cerita. Jelas Kiranya Puan Insana, kiranya kalau anak dah ada konsep 3 ni, kiranya dah memadai untuk anak lah kiranya. Dah memadai untuk, sebab tadi kan dia cakap memahami konsep cerita. So dia dah faham dah, tapi kan untuk anak dia tak adalah fikir sekejap saya nak fikir. Apa ayat permulaan saya? Okey, dah siap dah. Okey, apa ya ayat kemuncak cerita saya? Dia tak fikir macam tu. It's Dia come spontan lah. naturally. Ya, dia datang secara naturally. spontan. Cerita apa biasa anak kita cerita? Kan? Semalam siapa semalam saya ada sesi terapi dengan ada seorang anak ni kan. Apa yang dia tunjuk, tangan dia luka. So cara dia bercerita, dia baru dia dalam fasa 5 tahun macam tu, tapi ayat dia baru 3 patah perkataan. Tapi dia cuba untuk bercerita. Macam mana dia memulakan cerita dia tak guna ayat. Dia panggil teacher. Dia tunjuk. So dia dah start dah nak bercerita. Lepas tu kita tengok, sakit. Lepas tu kat situ kita masukkan elemen tu bila anak nak bercerita sesuatu tapi tak boleh nak bercerita, kita yang kena tolong anak buat ayat dia. Baru anak faham, next time kalau berlaku lagi macam ni dekat saya, macam ni lah saya perlu bercakap, macam ni lah saya perlu bercerita. Baru anak tahu kan, ni tak kan kita selalu macam tanya, kenapa dengan tajuk tu, kenapa buat, kat mana yang berlaku? Sian anak kita. Okay. Puan Junaina cakap macam Yusof cakap bola jatuh situ. Kan? Manusia cerita sakit, jatuh, aduh. Nak start cerita dah tu. Boleh guna teknik ni untuk Amsha. Okey, Otisum. Itu pasal bercerita. Sekarang giliran Otisu Okay. Cuba teka sekarang tadi nombor apa Nombor apa tadi? Nombor 4 dah ambil Okey, sekarang tinggal 3, 2, 1. Nombor berapa agak-agak ni? Nombor 2. Cuba teka nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3? Nombor 2, Cik Nah kata nombor 2. Okey, nombor 1, Cik Nurul kata nombor 1. Tak Cik tengok. Nombor 2. Okey, alamak tak ada nombor. Cabut lagi sekali. Tak ada nombor. Nombor 1. Betul tak? Ini Puan Sena Nombor 1. Jom kita tengok apa cerita nombor 1. Jom. Mana kita punya? Okey. Okey, untuk bila anak berumur 4 hingga 5 tahun, anak boleh membaling bola. Ke mana ya? Jadi kita nak tahu kat mana ya? A ke? B ke C? Cuba ibu dan ayah komen dekat bawah tu. Anak boleh baling bola dekat mana tu? Sasaran ke sejauh 12 kaki ataupun tak ada target? Ataupun saya rasa C lah tu. Tapi sejauh 10 kaki. Ya? Puan Insana? C. Saya nak pilih C. C. Okey, Puan Insana C. Okey lagi. Ramailah jawab C. C. A seorang je. A seorang je. B ada. Majoriti C. Notice tu. Betul tak? Cuba. Okay, majoriti C. Maaf, salah. Jawapannya adalah A. Anak boleh membaling bola ke arah sasaran target sejauh 12 kaki. Kalau 10 kaki tu dia adalah balingan pada umur 3 hingga 4 tahun. Tapi bila 4 hingga 5 tahun anak dah boleh membaling pada sasaran sejauh 12 kaki ke hadapan. Kerana ketika anak dah memiliki koordinasi kedua-dua belah tangan ni, kedua-dua belah badan pada masa yang sama boleh mengawal tindakan ataupun pergerakan untuk membaling bola tu pada sasaran. Kiranya masa ni anak dah memiliki koordinasi badan yang baik,
anak dah boleh mempunyai keseimbangan badan yang baik dan juga anak bekal pada persekitaran sebab anak tahu okey target dekat situ. Macam mana dia nak aim nak tahu kekuatan bahu dia yang banyak mana untuk dia baling bola tu untuk kena ke dalam sasaran tu. Okey, so nak ukur 12 kaki tu macam mana? Tak ada selotip, tak ada dia punya ni. Agak-agak 12 kaki tu cuba di search kan dekat Google kan. Biasa kita tukarkan 12 kaki tu kepada inci ataupun cm. Saya pun lupa nak cari. Alah macam ni lah Teacher Su. Kaki kita ni kaki ni 12 kaki agak-agak lah, tak ada akan tepat kan kita tak ni. Satu langkah lepas sampai sini, 2 langkah. So 12 langkah lah lebih kurang agak-agak kan. Acik tak macam tu? Boleh. Sebab biasa pun saya pun macam pernah kan Faizal nak macam tunjuk kan cara nak ukur tu ikut kaki tu kan. Boleh lah ibu dan ayah dekat rumah ukur guna kaki je. Cukup 12 tu, 12 kaki lah tu. Kita agak-agak je lah. So kalau dia baling tu maksudnya kita nak kena letak satu benda lah. Bila dah 12 kaki ke depan tu kita kena letak satu bakul. Macam tu ke? Ya, bakul ataupun kita boleh tanda seperti X. Bergantunglah kepada yang mana mudah. Kalau kita letak bakul kan, jadi kita tahu bola tu terus masuk ke dalam bekas tu. Tapi kalau macam kita tanda X, kita tak tahu. Kita tak ada orang yang macam sukan Olimpik ke kan, biasa duduk kat depan tu kan, dia tengok okey betul-betul jatuh, tapi kita tak, mungkin kita nampak daripada jauh macam dah kena X tu. Boleh lah kan, kita boleh letak bekas lah dekat depan tu. Ya boleh lah. Macam Nana kata kira ikut Mozart, lantai je yang satu kaki. Betul? Boleh? Mozart lantai. Kalau nak buat aktiviti dengan anak, boleh letak bakul ke, boleh letak sesuatu lah untuk dia jadikan target kat situ. Boleh ke macam tu? Bakul baju boleh Acik pakai? Boleh. Sebab bakul baju kan besar. Kalau anak tu dah boleh kan, contohnya kita guna bakul yang besar pada 12 kaki tu, kerana anak dah mampu untuk baling pada bakul yang besar tu, kita dah boleh pula macam grading kan bekas saiz bakul tu. Mungkin yang besar, itu yang sederhana. Lepas tu yang kecil lah yang kita macam mencabar keupayaan anak tu. Cik dah cakap baling tin. Betul lah, masa dulu-dulu kita main baling tin kan? Kalau saya suka tu macam baling apa tu, getah tu yang macam kita pacok getah tu duduk atas tu, lepas tu saya macam baling batu tu kita baling dia. Tak tahulah, orang Terengganu macam ini ada juga kan macam tank kita pun letak macam getah kan. Kalau macam baling tu dapat getah, macam suka macam kupu getah banyak. Okay, Otis tu tadi apa? Okey, cuba teka saya akan ambil warna apa. Sebab tadi saya dah ambil warna kuning kan. Okay, saya kena merah. Merah ke? Okay, saya tak tengok stay atas je. Orange? Orange tak ada. Okay, lagi sekali. Merah. Merah membara semangat wajah. Okey, merah. Okey, agaknya apa untuk merah ni? Okey. Merah pula dah. Bila anak berumur 4 hingga 5 tahun, pada masa ni anak dah boleh memahami kosakata aras tinggi. Betul ke salah? Betul atau salah? Cuba tulis kat situ. Kalau betul, tulis betul. Kalau salah, tulis salah. Siapa yang betul. Penurut Atika. Betul. Apa khabar Omran? Teringat Omrannya. Betul. Ramai ni dah betul. Ramai jawab A. Ramai jawab A. Umur 4 hingga 5 tahun. Betul ke salah? Jom kita tengok jawapannya adalah
Betul. Okey, inilah dikatakan kosakata aras tinggi. Kalau dekat sekolah namanya kebat. Kebat lah disebut kan. KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa pada umur 4 hingga 5 tahun anak kita perlu menguasai kosakata aras tinggi? Kerana sebagai persediaan untuk dia pergi ke alam persekolahan. Okey, antaranya ini banyak tau, konsep dan adjektif. Okey, konsep yang aras tinggi ya. Depan, belakang, tepi, tengah. Atas bawah tu mudah. Dalam luar pun agak mudah. Itu kalau konsep. Lepas tu ada pula konsep yang berlawanan. Bersih, kotor, berat, ringan. Cuba tengok buku anak-anak. Dia ada dalam tu, dia menggunakan konsep-konsep tu dalam buku kerja. Sebab tu anak ni kena dapat dulu kefahaman kosakata aras tinggi supaya bila dia dah masuk alam persekolahan, itu membantu dia untuk belajar secara mengikut silibus. Kata negatif pula, bukan saya. Tak nak, tak boleh, tak ada. Kalau kita main dengan anak cakap contoh, bekas ni boleh makan tak? Tak boleh. Contoh. Lepas tu kita angkatlah pula makanan. Ni boleh makan tak? Boleh. Itu kalau yang boleh makan, tak boleh makan. Boleh, tak boleh. Lepas tu kalau macam Swiss lampu kita tunjuk. Swiss lampu boleh tak kita main? Tak boleh. So itu contoh kata negatif. Okay. So kata hubung ni pula, kenapa dia kena ada kata hubung? Sebab dia nak bercerita. Umran sihat, banyak mulut dia sekarang. Umran masa last dengan kita pun dah nak start bercerita dah. So kata hubung, bila dia dah cerita tu, nanti kan. Lepas tu ada lagi kata hubung dia. Lepas tu, sebab, jadi. So itu antara kata hubung yang akan membantu dia memanjangkan ayat, membantu dia untuk bercerita. Okey, nombor dan alfabet ini hanyalah di peringkat permulaan sahaja. Macam tadi first Otisu bagi tahu, nombor dan alfabet ni dia boleh tahu. Tapi bukanlah secara orang kata betul-betul mahir 100%. Dia mula mengenal, mula memahami. Oh, yang bentuk macam tadi kan saya tunjuk macam ni, yang tegak macam ni, maksudnya itu satu. Kalau bentuk dia macam ni, ini nombor 4. Dia sama. Kalau anak tengok bentuk macam ni, ini pen. Jadi bila di fasa umur 4 hingga 5 tahun, dia nampak simbol. Bila simbol dan dia ingat itu simbol itu adalah nombor 4. Jadi masa awal-awal dia tengok objek, dia tahu nama. Sekarang tengok simbol, dia tahu nama simbol tu. Okey? Okey, Otisu. Ya. Okey, seterusnya saya buat untuk Otisu. Ada tadi dah nombor 1, lepas tu nombor 4, sekarang ni nombor 3. 3 ke? Ya kan nombor 3. Betul. Nampak warna kuning dia tak nampak. Nampak warna kuning dia tak nampak. Betul ke Puan? Nombor 3. Nombor 3. Deng. Apa nombor 3 agaknya? Okay, bila anak umur 4 hingga 5 tahun, anak dah boleh pegang pensel macam mana? Cuba Ibu Raya komen. 4 jari ke? Dah boleh 3. 3 jari. Kenapa ni Otisu? Mana satu ya? Mana ni? A ke B? 3. Otisu jangan pergi lagi. Kita tak habis lagi ni. A, B. Ramai komen A. A 4 jari. A 4 jari. B 3 jari. Deng. Kalau 4 jari macam mana Otisu? Macam ni ke? Dah ada jawapan.
Okey, jawapannya adalah 3 jari. Sebab masa ni, kejap tiba-tiba tak nampak saya kan. Otisu jangan hindarkan diri. Okey ke Faizana? Ada ke saya dekat skrin ni? Saya tak nampak. Otisu janganlah keluar lagi. Berajuk pula Otisu ni. Saya tak pasti. Okeylah, tak apa. Saya kongsikan je untuk anak umur 4 hingga 5 tahun, anak dah memiliki kemahiran untuk pegang pensel itu menggunakan 3 jari. Kerana ketika ini anak dah mula mempunyai pegangan yang matang. Pegangan matang tu adalah pegangan yang menggunakan 3 jari ketika menulis. Contohnya kalau kita boleh nampak kan dekat dalam gambar tu ada anak yang pegang pensel menggunakan 3 jari. Ketika ini juga anak dah boleh meniru bentuk square. Tak nampak. Okey, tak apa. Pak Insana boleh tolong saya lukis bentuk square. Boleh meniru bentuk triangle dan juga boleh meniru garis X. Kalau sebelum ni kan macam OT Madiah ada bagi tahu kan ketika umur 3 hingga 4 tu anak dah boleh lukis bulat dan juga plus kan, huruf plus. Tapi ketika anak berumur 4 hingga 5 tahun ni anak dah boleh dah start dengan bentuk yang square, triangle. Kalau kita pasang yang ni lebih susah sebab kita memerlukan pergerakan yang melibatkan banyak arah. Okey, terima kasih Otisu. Banyak ni, hari tu dah square. Mula-mula garis menegak kan. Lepas tu tambah. Lepas tu kira dah 4-5 tahun ni dah makin susah lah, yang makin bersegi-segi. Makin banyak ni anak kita kena belajar menulis. Okey? Okey. Otisu. Ya. Maaf ya. Otisu ni memang lah kita. Okey Otisu, pilih last dulu untuk saya. Okey, last untuk Puan. Okey, tanpa saya goncang je. Sebab ibu dan ayah boleh dengar je kan goncangan saya ni. Dedeng. Okey. Apa agak-agaknya ya. Kenapa tinggal biru ada biru? Biru perpaduan kami semua. Okey, biru. Okey, ini masih lagi berdasarkan cerita. Bila anak berumur 4 hingga 5 tahun, anak ni dia boleh menjawab soalan dah. Tapi dia boleh jawab soalan yang mana satu? Yang berdasarkan nombor 1 berdasarkan cerita pendek. Nombor 2 berdasarkan aktiviti harian. Cuba teka yang mana satu anak kita dah boleh jawab. Nombor 2 berdasarkan aktiviti harian. Okey. Cuba teka lagi. Nombor berapa agak-agaknya anak ni dah boleh jawab soalan? Okey. Siapa yang dia join sesi live minggu lepas, dia dapat jawapan. Okey. Siapa ingat minggu lepas saya dah bagi tahu dah anak masa umur 3 hingga 4 tahun dah boleh bercerita. Jadi jawapannya adalah nombor 1. Ramai yang jawab 2 Puan. Mungkin lupa ni ataupun dah tak ingat dah belajar minggu lepas ya. Dia macam ni. Bila kita kata jawapannya berdasarkan aktiviti cerita pendek, secara tak langsung yang nombor 2 tu apa tak terbalik jawapan ni? Macam lain macam ni autism. Ni tersalah typo error ni. Satu berdasarkan cerita pendek. Sebenarnya bila anak dah boleh faham soalan tu berdasarkan cerita pendek, bermakna yang aktiviti harian tu dia dah boleh. So untuk berdasarkan aktiviti harian tu yang mudah, so dia akan up lagi kepada boleh menjawab
berdasarkan aktiviti cerita pendek. Sial pula terkeliru. Tersalah pula type kat situ. Apa kan namakan cerita pendek? Kan tadi kita dah cerita tu ada 3 elemen. So daripada situ kita akan tanya dia balik. Ataupun kita yang bercerita dengan anak. Tadi mama pergi pasar. Mama pergi pasar, mama nampak ikan besar. Lepas tu mama pun belikan tu. Mama nak masak. Macam mana nak katakan faham cerita pendek? Kita pun lama sekejap lagi kita tanya anak kita. Tadi mama pergi pasar, mama beli apa? Dia ingat tak? Ikan besar. Jawapan dia ikan besar. Semudah itu sahaja kita nak bermula dengan anak untuk umur 4 hingga 5 tahun. Itu yang sangat rendah lah. Kalau yang lebih tinggi 4 hingga 5 tahun sebenarnya anak tipikal dia dah boleh bercakap banyak. Bila dia bercerita tu cerita dia bukan setakat 3 patah perkata, 3 ayat je dah lebih. So bila anak kita dah lebih macam tu, kita pun bercerita lah ikut level dia. Bila kita dah mula bercerita ikut level dia, kalau dia dah selalu guna 4-5 ayat dalam satu cerita dia, so kita guna level tu dan kita akan tanya dia soalan balik. Kan? Ikut kemampuan anak tu sendiri. Yang ni cerita pendek secara umum lah. Pendek macam mana, seringkas dia kata 3 macam tu. Sebenarnya boleh panjang lagi lah untuk untuk dia bercerita. Okey. Jadinya dah kiranya dah. Otisu pergi mana Otisu? Okey Otisu, so itu sahaja kita nak kongsikan tentang perkembangan anak berumur 4 hingga 5 tahun pada hari ini. Okey? Okey, so kita jumpa lagi next minggu depan hari Ahad pukul 12 tengah hari. Boleh komen, like and share, tag kawan-kawan, sahabat-sahabat, ibu-ibu kita, cikgu-cikgu untuk belajar yang untuk umur 5 hingga 6 tahun lah. Masa ni dah nak sekolah dah. Okey? So terima kasih untuk hari ini. Kita sambung lagi sesi ni, ada 2 lagi episod dia, 2 siri lagi. Kita sambung siri yang kedua terakhir pada minggu depan. Okey, belajar sesuatu ke semua? Kalau belajar, kita tulis kat tu, ya saya belajar. Boleh komen apa yang dapat belajar hari ni. Okey, boleh test sikit-sikit dekat anak. Okey, Puan Insana. Okey, semoga ibu dan ayah mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Secara maaf atas segala kekurangan ataupun masalah teknikal yang kami hadapi ketika ini. Saya berharap semua ibu dan ayah mendapat tips ataupun pengetahuan daripada perkongsian saya dan juga Puan Insana tentang perkembangan 4 hingga 5 tahun. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam. YouTube channel kami. Jenis-jenis garisan menggunting mengikut perkembangan anak. Pertama, ibu bapa boleh mulakan dengan garisan lurus secara menegak. Kedua, garisan condong ke kanan dan condong ke kiri. Ketiga, garisan zigzag. Keempat, garisan beralun. Kelima, garisan melengkung ke kanan dan ke kiri. Sekiranya anak telah mahir dalam menggunting garisan di atas,
Anak-anak boleh didedahkan dengan menggunting garisan yang melibatkan bentuk. Selamat mencuba!